Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita dapat berada di online ini untuk sama-sama kita mendengar tentang topik pada malam ini adalah berkaitan dengan aidah. Jadi untuk 2 minit yang pertama, saya harap kawan-kawan sahabat-sahabat yang menonton siaran langsung pada malam ini boleh share kepada kawan-kawan yang lain. Sekiranya belum like lagi, insya-Allah, dan saya cuba untuk share kepada kawan-kawan yang lain sebelum kita memulakan pada malam ini, dan minta share. Kalau yang belum like, minta like, insya-Allah. Dan saya cuba share lagi untuk kepada kawan-kawan lain sementara kita nak memulakan majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi kalau ada persoalan undang-undang, ada apa-apa yang berkaitan dengan apa sahaja, insya-Allah pada malam ini boleh kemukakan berkaitan dengan iddah. Malam ini tajuk adalah iddah. Saya cuba untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain dulu supaya semua dapat dengar dan sampai. Okey. Dan yang menonton, kalau tidak like lagi, kalau boleh like terus page saya, iaitu kita, apa yang tujuan yang saya buat adalah semata-mata untuk berkongsi ilmu perundangan secara general, secara umum. Jadi pada malam ini kita cuba untuk berbahas tentang iddah, dan dalam masa 1 minit ini mungkin boleh share kepada sahabat-sahabat yang lain. Saya tengah cuba untuk share kepada grup-grup yang lain supaya perbincangan kita dapat ditonton oleh semua yang berkaitan, yang berkepentingan ataupun yang dahagakan ilmu yang berkaitan dengan perundangan syariah. Terima kasih juga kepada penonton-penonton. Saya rasa terlalu banyak mesej yang saya terima berkaitan dengan persoalan undang-undang. Kalau saya terlambat jawab tu, minta maaf. InsyaAllah saya cuba penuhi hajat semua untuk saya menjawab semua soalan. Dan kebanyakan yang bertanya saya, kebanyakan hampir 70% adalah pengesahan lafaz cerai ketika PKP, dan yang lebih lagi berkaitan dengan tuntutan hak jagaan anak dan sebagainya, dan baki adalah berkaitan dengan keganasan rumah tangga, iaitu suami isteri dipukul, diugut dan sebagainya. Mungkin kalau balik sagi hang kena, so itu majoriti aduan-aduan ataupun mesej yang diterima dari saya dan apa perlu dibuat. Kalaulah yang berkaitan dengan kes-kes yang ada pukul dan sebagainya, saya sarankan untuk buat satu laporan polis dan dapatkan perintah pelindungan, interim order. InsyaAllah pada malam ini, sebelum saya teruskan pada malam ini, saya cuba share dulu. Okey, dalam 1 minit kalau ada sahabat-sahabat yang lain boleh share. Kalau belum like page saya, kalau boleh like. Dan Alhamdulillah saya dapat komen yang cukup banyak yang mengatakan daripada share-share ini, mereka ini dapat manfaat, dapat ilmu, dapat macam mana tahu sekurang-kurangnya asas untuk tuntutan di mahkamah syariah, apa prosiding yang sepatutnya dilakukan, apa beban pembuktian yang boleh disimpan sebagai satu bahan bukti. Dan okey, saya cuba pada malam ini. Okey, dan seterusnya tanpa membuang masa lagi, insyaAllah jam 10.02 saya teruskan. Kalau boleh sahabat-sahabat, kawan-kawan ada di sana, share kepada kawan-kawan yang lain, dan kalau boleh like page saya dan follow informasi insyaAllah terkini berkaitan undang-undang. Sementara PKP masih ada lagi, sementara saya belum turun ke mahkamah lagi. Mungkin kalau saya turun ke mahkamah dengan cara lain, untuk apa cara lain penyampaian pula, insyaAllah sama-sama kita berkongsi ilmu. Okey, so di talian pada ketika ini adalah Puan Samania. Puan Samania ini adalah ketua cawangan
bagi Syazil Khairi Mustafa Associate, iaitu partner saya sendiri di Negeri Sembilan. Dan beliau adalah juga merupakan seorang peguam syar'i. Sebelum ni kebanyakan adalah panel kita adalah lelaki. Sebelum ini adalah Puan Rabiatul Adawiyah, seorang wanita, dan pada malam ini tajuk Iddah kita bawa seorang wanita untuk berbahas tentang apa yang dikatakan dengan Iddah. Okey, jadi Puan Samaniah, kalau bolehlah untuk menyimakkan masa pada malam ini kita 30 minit. Tapi kalau ada persoalan yang banyak, kita akan extra lagi 30 minit. Jadi boleh jelaskan sedikit untuk apa dia definisi sebagai iddah ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada malam ni kita akan teruskan dengan tajuk iddah. Okey, di mana dari sudut definisi iddah itu sendiri, dari sudut bahasanya adalah bilangan atau kiraan, iaitu dalam bahasa Arabnya disebut sebagai adat. Okey, dari sudut istilahnya pula adalah suatu masa, okey, bagi tempoh seorang isteri yang diceraikan oleh suami yang ditentukan oleh syarak bagi menghabiskan sisa-sisa dalam baki perkahwinan tersebut. Okey. Pada pendapat jumhur pula menerangkan bahawa suatu tempoh di mana wanita yang menunggu bagi mengetahui kebersihan rahim, iaitu untuk mengosongkan rahimnya, yang ditarifkan juga suatu tempoh yang ditetapkan oleh syarak selepas berlakunya perceraian. Wajib ke atas wanita itu beriddah, maksudnya menunggu sebelum kepada berlakunya perkahwinan yang baru itulah. Okey, iddah itu sendiri wajib bagi ke atas isteri yang telah disetubuhi sama ada penceraian tersebut berlaku secara talak, fasakh ataupun dengan kematian suami itulah. Okey. Dalam dalil Al-Quran, okey, berkaitan dengan iddah ini ada menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri daripada berkahwin selama 3 kali suci daripada haidnya. Dan saya konklusikan dekat sini, definisi iddah itu sendiri ianya merupakan satu masa untuk ditentukan, untuk menamatkan apa-apa kesan daripada tempoh perkahwinan itu. Okey, jadi dapat difahami maknanya satu iddah ini adalah satu tempoh yang boleh dikatakan satu tempoh bertenang yang supaya seorang isteri ini dapat memastikan rahim ataupun dalam keadaan kita boleh tempoh untuk mungkin rujuk balik. Kadang-kadang dalam Islam ini kita ada 3 talak. Allah Ta'ala benarkan kita bermula dengan 1 talak. InsyaAllah kita boleh rujuk balik. Allah bagi tempoh. Kadang-kadang mungkin sedangkan lidah lagi tergigit. Ini pula suami isteri. Jadi Allah bagi tempoh lagi kita dalam tempoh iddah ini untuk rujuk kembali. Dan sekurang-kurangnya dalam sebulan, 2 bulan mungkin perasaan kasih sayang itu datang balik dan boleh rujuk semula. Dan peluang yang kedua, maknanya bila peluang yang kedua pula boleh rujuk lagi, tapi bukan peluang yang ketiga. Kalau peluang yang ketiga, isteri bila bercerai tetap dengan talak 3, syarat dia kena kahwin lain dengan orang lain selepas habis iddah, kahwin dengan orang lain dan menghabiskan iddah dia. Dan kahwin dengan orang lain itu adalah sebenar-sebenar maksud kahwin dengan lazim sebagai suami isteri. Dia bukan boleh kahwin lepas tu cerai. Kalau berkahwin cerai benda tu tak sah, tapi dia kahwin dengan melazimi sebagai suami isteri yang sah, yang sewajarnya, dan bercerai. Bila bercerai barulah selepas habis iddah boleh suami yang pertama ini untuk ambil balik. Dan pernah ada dalam saya kendalikan kes di mahkamah syariah, yang dahulu seorang yang telah bercerai talak 3. Mahkamah telah mensabitkan talak 3 dan suami dia telah mengupah seorang lelaki ini untuk berkahwin. Bila berkahwin, akad nikah sahaja tapi tidak tinggal sekali, tidak duduk sekali, dan selepas dalam tempoh lebih kurang seminggu 2 minggu bercerai dan berkahwin semula selepas habis iddah lah katakan. Tapi pergaduhan datang kembali. Bila pergaduhan datang kembali barulah diceritakan bahawa semasa tempoh iddah ataupun semasa perkahwinan yang
kedua selepas talak 3 itu tidak melakukan sebarang hubungan kelamin. Jadi kita terus kepada pengesahan tersebut dan mahkamah memfarakkan pernikahan tersebut disebabkan dianggap sebagai tidak sah sebab tak cukup syarat. Okey, jadi saya teruskan soalan lagi sementara penonton-penonton yang sedang masuk, insya-Allah kita boleh berbincang. Dan dari segi hukum iddah menurut hukum syarak, dan sekiranya kita nak cerita tentang undang-undang dari segi syarak, mesti dia ada peruntukan undang-undang yang berkaitan dalam undang-undang di Malaysia. Boleh jelaskan sedikit? Okey, berkaitan dengan perundangan di Malaysia, memperuntukkan Seksyen 62 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam mengikut negeri ya. Klausa 1 sendiri menerangkan bahawa memperuntukkan isteri yang diceraikan ini untuk menerima nafkah edah daripada bekas suami sepanjang tempoh edah itu berlaku. Dan dalam klausa yang kedua sendiri menerangkan bahawa hak seorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah terdahulu sebagai satu perintah mahkamah apabila tamat tempoh kepada edah itu sendiri. Dan kadar pemberian nafkah edah ini ianya sepatutnya seorang wanita yang telah bercerai, boleh memohon nafkah edah, iaitu dari sudut kepada makanan, pakaian, tempat tinggal atau kediaman. Kadar ini biasanya bergantung kepada keperluan isteri itu sendiri dalam tempoh berkahwin juga. Ianya disediakan oleh suami dan mahkamah juga boleh menilai kepada tahap kemampuan suami itu sendiri. Jadi mahkamah perlu merujuk kepada suami. Kalaulah mungkin semalam kita bercerita kalau suami ini kaya, cara pengiraan dia memang kaya, memang tinggi, maknanya daripada miskin itu 50%, sederhana itu 100%, dan kalau dia seorang kaya 150% daripada gaji terakhir beliau. Itu berdasarkan mut'ah semalam yang dibincangkan. Jadi sementara kita nak meneruskan lagi tentang iddah ini, boleh jelaskan tak jenis-jenis iddah dan tempohnya bagi penonton-penonton yang orang awam ini lebih memahami tentang iddah dan tempohnya. Silakan. Baiklah, untuk yang jenis edah dan tempoh-tempohnya, setiap edah ni dia mempunyai cara kiraan yang tersendiri. Sama ada tempoh edah itu berlaku dalam keadaan panjang ataupun dalam keadaan yang pendek. Contoh, saya berikan jenis-jenisnya melalui talak raj'i, iaitu seorang wanita yang ada haid, hendaklah beredah 3 kali suci, dan edah tersebut akan tamat pada haid yang ketiga. Maksudnya tempoh edah haid yang ketiga tu dia akan tamat kepada edah tersebutlah. Dalam haid juga, andai kata diceraikan dalam keadaan haid, edah dia akan tamat pada bulan yang keempat itu. Maksudnya daripada pengiraan tarikh haid dia bulan ni, bulan 5. Anda kata bulan ini bulan 5, 1 hari bulan 5, nanti edah dia tu akan tamat pada haid yang keempat, pada bulan yang keempat tersebut. Manakala perempuan yang wanita yang menopause atau putus haid, tiada haid atau sama ada penyakit, edahnya adalah 3 bulan. 3 kali suci dengan 3 bulan ni adalah satu perkara yang berbeza, di mana untuk yang talak raj'i yang saya terangkan tadi itu, dia bergantung kepada kadar haid seseorang wanita itu. Sebab setiap haid wanita itu tidak sama kepada haid wanita yang lain. Bagi wanita yang diceraikan semasa dalam tempoh mengandung pula, edahnya pula adalah sehingga bersalin atau berlakunya keguguran dalam kandungan tersebut. Dia tamat edah sehingga seorang wanita itu bersalinkan anaknya atau kandungan tersebut gugur. Itu adalah tamat kepada tempoh edah itu. Selanjutnya saya pergi lagi, sebabnya edah ni panjang, kita nak terangkan kepada jenis-jenis ini. Belum wanita yang dah berkahwin tetapi belum pernah disetubuhi. Ini
jenis wanita yang sebegini ianya tiada edah. Tiada edah. Okey. Istihadah pula. Istihadah ni saya terangkan bahawa seseorang ada dua keadaan di mana haid yang tidak menentu tetapi seseorang wanita ini tahu tentang dia memang setiap bulan akan ada haid, akan datang haidnya. Dan situasi yang kedua adalah istihadah, bermaksud kat sini dia punya haid itu tidak menentu dan perjalanan haid dia melebihi kepada 15 hari. Apabila perjalanan haid dia melebihi daripada 15 hari, bermaksud darah itu adalah diklasifikasikan sebagai darah yang berpenyakit, iaitu iddah bagi seseorang yang istihadah yang darah yang penyakit ini adalah dia punya iddah 3 bulan. 3 bulan. Bagi haid yang tidak menentu juga tadi, okey, ianya adalah 3 kali suci juga. Sama juga dengan talak raj'i tadi. Okey. Seterusnya saya terangkan kat sini, okey. Bagaimana pula dengan kematian suami, iddah dengan kematian suami itu? Okey. Wanita yang ada haid atau tak ada haid, sama ada yang masih ada haid atau telah menopause, okey, ataupun sedang mengandung, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Okey. Dan ada juga okey di mahkamah bahawa isteri mohon iddah disebabkan oleh hilang suami. Tak tahu di mana keberadaan suami itu sendiri. Okey, sama ada isteri-isteri yang sebegini ada haid atau tiada haid atau sedang mengandung, ianya wajib menunggu selama 4 tahun. Dan perlu kepada 4 tahun dan wajib beriddah sama juga dalam kematian suami itu 4 bulan 10 hari dan isteri tersebut boleh buat permohonan di mahkamah syariah untuk kepada anggapan kematian ataupun suami itu sendiri hilang. Itu saja yang untuk jenis iddah. Okey. Jadi ada soalan daripada saya raikan satu soalan daripada Ahmad Fuad, panel kita semalam. Bolehkah nafkah iddah diberi selain dari wang ringgit? Okey. Okey, terima kasih Encik Fuad. Okey. Iddah selalunya iddah ni dia merangkumi 3 aspek ni. Maksudnya kat sini makanan, pakaian, tempat tinggal. Okey. Kalau seseorang suami itu nak berikan selain daripada wang ringgit, ianya perlu mendapat keredaan. Maksudnya kat sini bila isteri tu reda untuk mendapatkan untuk memberikan bekas suami berikan nafkah kepada bekas isteri tersebut dan pihak-pihak bersetuju, bagi pendapat saya pribadi, tidak ada masalah. Boleh ya? Maknanya janji benda tu adalah satu yang bernilai seperti mana kata-kata makanan, tempat tinggal dan pakaian. Jadi semua nilai tidak ada masalah untuk menentukan kadar iddah lah. Tak semestinya dia adalah wang ringgit. Mungkin dia emas, batu, permata dan sebagainya sebagai satu ganti kepada orang kata iddah. Okey, jadi bila dah kita cerita tentang iddah, tempohnya, jadi masa bila yang sebenarnya sesuai untuk menuntut nafkah iddah di mahkamah syariah? Sebab yang kita tahu mahkamah syariah ini berbidang kuasa, mahkamah rendah ini berbidang kuasa untuk tuntut iddah. Kecuali dia nak tuntut iddah 300,000. Kalau 300,000 iddah ni maknanya di mahkamah tinggi lah. Tapi iddah ini di mahkamah rendah syariah dan bila masa yang sesuai untuk dituntut oleh si bekas isteri ni. Okey, silakan. Pendapat peribadi saya, dan kes-kes yang saya kendalikan, apabila anak guang ataupun bahkan klien untuk jumpa dengan saya sarankan masa yang sesuai untuk mohon kepada mahkamah untuk membuat tuntutan kepada mahkamah adalah selepas berlakunya tempoh iddah itu sendiri. Kalau talak raj'i, selepas tempoh iddah itu, selepas 3 kali suci itu. Sebabnya kat sini, sebab apa yang saya cakap bila masa sesuai itu tersebut, sebab apa kena mohon awal selepas 3 kali suci. Mungkin dalam selepas 3 hingga 4 bulan macam tu. Sebab kat sini, isteri masih lagi ingat dia punya tempoh kiraan iddah itu.
Kemudian risik-risik belanjaan yang dikeluarkan sama ada melibatkan makanan, pakaian ataupun seorang isteri itu keluar daripada rumah kelamin dan menyewa di kediaman yang lain, ianya perlu mengemukakan satu bukti risik-risik yang perlu disertakan kepada pihak mahkamah. Dan saya beranggapan juga adalah keterangan di mahkamah juga perlulah jelas untuk menuntut nafkah iddah ini, dan bukti-bukti itu sendiri mestilah kukuh. Dan apabila bukti jelas dan keterangan itu kukuh, dia mohon untuk kelancaran kes tu insya-Allah lebih berjaya. Okey, jadi kita kata dari segi sekarang ni ada soalan untuk diraikan. Saya rasa ada satu soalan yang mungkin boleh dijawab, iaitu daripada Nur Afliana. Assalam, adakah iddah juga dikategorikan sebagai hutang? Okey, silakan. Okey. Ya, okey macam ni ya. Okey, iddah ni apa-apa tuntutan di mahkamah, okey, telah dikeluarkan satu perintah mahkamah, okey. Andai kata pihak defendant atau bekas suami tidak membayarnya, ianya adalah satu hutang. Dan apabila hutang, okey, pihak bekas isteri boleh memohon satu perintah saman penghutang perhakiman. Okay. Andai kata saman penghutang perhakiman juga tidak berjaya, pihak isteri juga boleh memohon kepada notis tunjuk sebab di mahkamah syariah juga. Okey, saya cuba tambah sikit soalan puan tadi yang berkaitan dengan adakah iddah dikategorikan sebagai hutang. Saya cuba tambah sikit apa yang dijelaskan oleh Puan Samaniah itu adalah betul. Cuma saya nak jelaskan kepada Puan Nur Afliana, iddah ini adalah iddah. Hutang adalah hutang. Kalau kita nak tuntut di mahkamah syariah berkaitan dengan iddah, tuntutannya adalah untuk tuntutan iddah seperti mana seksyen yang dinyatakan oleh Puan Samaniah tadi. Dan sekiranya tuntutan iddah itu diperolehi dan tidak membayar, pihak suami ini tidak membayar, benda itu ataupun iddah itu ataupun tuntutan perintah itu dianggap sebagai hutang. Dan hutang itu yang dinyatakan oleh Puan Samaniah itu sekiranya tidak bayar boleh melalui satu proses yang dikatakan sebagai saman penghutang perhakiman. Kenapa pihak bekas suami ini tidak boleh membayar nafkah iddah tersebut? Mungkin dia tidak ada kerja. Pernah satu ketika dulu saya ada satu kes. Apabila saya cuba untuk membuat satu saman penghutang perhakiman terhadap satu bekas suami ini, tapi hadir bekas suami ini dia dengan kayu berskil. Ini ada satu kes di Pulau Pinang, dia kayu berskil. Bila kayu berskil, bila tanya dia, bila hakim siasat dia, dia datang kayu berskil pada jam 5 pagi untuk sampai ke mahkamah lebih kurang dalam 8.30 pagi. Dia datang dari, saya ingat daripada Bagan Serai, kayu berskil. Apabila sampai di mahkamah di Jawi di mahkamah di seberang Perai Selatan, dalam 8.30 dalam keadaan dia kurus dan kayu berskil. Apabila dibuat siasatan, dia bekerja sebagai pembantu kedai dengan gaji hari sebanyak RM5 sahaja. Jadi mahkamah mengklasifikasikan iddah yang dia perlu dibayar itu dibuat secara ansuran sedikit demi sedikit dengan kuantiti yang lain. Maknanya kalau kita kata iddah itu RM600, mungkin hakim akan mengarahkan dia sebulan RM50 ataupun RM100. Ini bagi yang betul-betul tidak berkemampuan. Sebab iddah ini bergantung kepada suami tersebut. Sekiranya tinggi, macam mana dia nak bayar. Kalau tak bayar juga, bagi peringkat yang kedua, dia melalui satu notis penghakiman. Notis penghakiman inilah untuk satu notis tunjuk sebab kenapa dia tidak boleh dikomentar ke lokap. Kalau dia tak bayar peringkat ini, dimasukkan terus ke dalam lokap. Biasanya hakim akan bagi tempoh 30 hari. Keluar boleh file lagi, keluar file lagi. Maknanya dia tanpa had. Kalau kita tengok penjara biasa, maksimum 2 tahun ataupun tidak lebih 2 tahun atau denda 2,000 atau kedua-duanya sekali. Tapi ini tidak ada had. Maknanya terserah kepada hakim selagi mana dia tidak membayar satu perintah tunggakan nafkah. Ini sebagai satu tambahan sedikit. Okey, jadi saya nak teruskan soalan lagi.
apakah cabaran? Maknanya bila kita nak tuntut iddah, walaupun tajuk dia simple, tajuknya kecil, benda ini kalau tidak dinyatakan dalam Al-Quran tak perlu bayar lah. Tapi benda ini dinyatakan dalam Al-Quran, benda ini dinyatakan dalam enactment. Jadi apakah cabaran menuntut nafkah iddah ni dalam tempoh yang terlalu lama? Silakan. Okey. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bekas isteri, ya, di mana mereka sering memohon nafkah iddah ini dalam tempoh yang agak lama, seperti 3 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, walaupun tak ada satu penetapan yang khusus yang memberitahu bahawa keabsahan untuk memohon tempoh iddah tersebut ini adalah boleh menghilangkan segala bukti-bukti yang ada, seperti resit-resit yang telah pihak isteri kumpul daripada awal tempoh iddah itu sendiri. Kemudian perbelanjaan tempoh iddah itu sendiri, kita mungkin dah lupa 5-6 tahun baru nak tuntut. Okey, bila baru nak tuntut tu kita nak mengingat semula sebagai perbelanjaan harian kita dalam tempoh iddah tu, kita mungkin dah lupa kat situ. Kemudian untuk mengingat tarikh iddah tu sendiri, itu adalah tanggungjawab kita untuk kita ingat tarikh iddah tu bila tarikh penceraian dan bila mula iddah dan bila akhirnya tempoh iddah itu sendiri. Okey. Dan cabaran yang juga adalah boleh merumitkan sebuah kes itu sendiri. Okey, di mana dalam tempoh yang terlalu lama juga, ialah bukti dah hilang. Okey, kita boleh menggunakan keterangan kita sebagai keterangan di mahkamah untuk membuktikan bahawa belanjaan kita itu saja yang kita ada. Itu yang saya sarankan pada soalan yang di awal tadi, tuntutlah nafkah iddah setelah selesai beriddah. Dalam tempoh iddah tu setelah selesai beriddah, itu adalah tempoh yang sebaiknya untuk seseorang bekas isteri itu memohon nafkah iddah di mahkamah syariah. Okey, saya rasa jelas jawapan yang diberi oleh Puan Samaniah. Dan bagi penonton yang menonton, kalau boleh like page Syazril Ibnu Mustafa, insya-Allah kita akan sajikan setiap permasalahan undang-undang. Setiap hari ada isu terkini, ada perbahasan, dan insya-Allah mungkin esok dalam jam 10 pagi saya akan buat satu lagi berkaitan dengan sembang undang-undang yang akan menceritakan tentang kesan admin dalam grup WhatsApp, kesan admin dalam grup Telegram, kesan admin dalam grup SB. Apa kesan dia dari segi undang-undang sekiranya tindakan-tindakan yang kita buat itu adalah tindakan palsu dan sebagainya. Mohon share dan terus like page saya. Dan saya raikan satu soalan daripada Amin Razak. Tuan Amin Razak, salam. Adakah wujud iddah bagi yang sudah putus haid? Adakah dia berhak untuk tuntut nafkah iddah? Tadi Puan Samaniah ada menerangkan tentang menopause. Mungkin kita raikan juga, Puan Samaniah boleh terangkan kalau bagi yang menopause. Okey. Bagi istilah wanita atau isteri yang telah putus haid, okey, adakah dia berhak untuk menuntut nafkah iddah? Ya, dia berhak untuk menuntut nafkah iddah tersebut. Setelah apa yang saya terangkan tadi, okey, wanita yang dalam menopause tu tadi, okey. Sekejap. Okey, sama ada penyakit mengikut perubatan, sama ada penyakit yang dibuang rahim ataupun putus haid. Ya, kita boleh memohon nafkah iddah di mahkamah syariah. Bergantung kepada bidang kuasanya juga, sama ada bidang kuasa mahkamah rendah atau mahkamah tinggi. Bidang kuasa mahkamah rendah adalah RM99,999 dan ke bawah. Bidang kuasa mahkamah tinggi adalah melebihi RM100,000 dan ke atas. Jadi yang jelas di sini maknanya kalau kita nak tuntut iddah ini semua boleh tuntut, kecuali kita tak orang kata apa, perkahwinan itu tidak melakukan sebarang persetubuhan. Itu sahaja tidak ada iddah.
dan talak 3. Itu sahaja. Itu pun ada perbahasan. So selain daripada itu, sama ada mengandung sehingga habis mengandung, sehingga habis gugur, sehingga dia menopause, sehingga ada kematian, dia tetap juga ada iddah. Okey, so seterusnya ada satu soalan. Soalan ini boleh tak saya nak bertanya tentang nafkah anak, lari topik sikit mandangkan tajuk perbincangan tentang iddah. InsyaAllah Puan, tak apa Puan tulis soalan, nanti Puan Samaniah cuba jawab kalau kita ada kelapangan insyaAllah. Okey, kita teruskan soalan lagi. Soalan yang selalu bermain di fikiran lelaki sebagai satu defense. Nusyuz ini adalah sebagai satu defense pembelaan kepada lelaki. Jadi bolehkah isteri yang nusyuz ini, nusyuz yang diisytiharkan oleh mahkamah syariah, menuntut nafkah iddah? Silakan. Okey. Isteri yang telah diperintahkan oleh mahkamah, okey, maksudnya kat sini yang telah nusyuz, yang telah diperintahkan oleh mahkamah, ianya gugur terhadap nafkah iddah. Satu-satunya klausa yang memberitahu bahawa isteri yang telah nusyuz iaitu dia gugur kepada nafkah iddah tersebut. Okey, maknanya nafkah iddah ni gugur, tetapi saya tambah sikit. Nafkah iddah ini dia gugur apabila sabitan mahkamah yang mengatakan dia nusyuz. Tapi selepas perceraian, hanya suami sahaja yang kata dia nusyuz, tapi tidak ada perintah yang mengesahkan kata isteri itu nusyuz, dia tidak valid. Itu dari segi, walaupun dia memasukkan dalam tuntutan balas mengesahkan kata dia adalah nusyuz. Yang itu atas pertimbangan hakim, sama ada hakim nak bagi ataupun tidak. Itu tafsiran mahkamah. Dari segi kebiasaan, dari segi amalan, nusyuz hanya difailkan ketika mana proses perceraian. Selepas daripada perceraian, itu sebagai satu defense, sebagai satu seni supaya dikurangkan kadar ataupun diketepikan. Itu adalah tafsiran mahkamah. Itu kita serahkan pada tafsiran mahkamah. Okey, seterusnya soalan. Ada satu soalan daripada Farhana Afiqah. Okey, kalau suami meninggal, nak minta iddah daripada siapa? Kadang-kadang soalan nakal tu kan, daripada Farhana. Okey, silakan. Tapi bagus juga soalan macam ni. Okey. Seperti yang kita tahu, apabila seseorang suami itu meninggal dunia, okey, seseorang wanita itu hendaklah beriddah selama 4 bulan 10 hari. Okey. Apabila 4 bulan 10 hari itu, okey, seorang isteri telah menjalani satu tempoh iddah, okey. Bagi pandangan peribadi saya, okey, iddah tersebut nak minta iddah daripada siapa? Okey. Kalau nak minta iddah tu, kita tak ada pihak yang bertanggungan dah kita nak minta iddah tu daripada siapa, melainkan ihsan ahli keluarga kepada ahli waris sebelah suami ni lah. Okey, sebab apa? Sebab apa kalau meninggal ni nak tak ada iddah, maksudnya nak minta iddah daripada siapa ni, kita tak bertanggungan dah kat situ. Sebabnya isteri ni adalah salah satu kumpulan yang layak untuk menerima ahli waris, sama ada faraid ataupun pusaka, mempusakai lah kepada iddah itu sendiri. Okey, seterusnya soalan seterusnya, bagaimana kalau kita nak buat tuntutan iddah ini di mahkamah syariah, bagaimana tips untuk membuat tuntutan nafkah iddah supaya dapat, ataupun tuntutan yang kita nak tu dapat, dan mahkamah berpuas hati dengan dokumen ataupun ikatan dokumen dengan beban pembuktian untuk dikemukakan kepada mahkamah. Okey, silakan. Okey. Tips ni sebenarnya tak selalu saya bagi kepada saya punya klien-klien, tetapi pada hari ini saya share bagaimana kita nak mohon, okey, untuk tuntutan nafkah iddah ni. Yang pertama, okey, mohon di mahkamah syariah yang bermasing-masing lah, tempat mana kita tinggal. Contohnya Pulau Pinang, kita mohon di Pulau Pinang. Okey. Yang kedua, kita kena daftar kes tuntutan nafkah iddah. Okey. Selanjutnya, selepas kepada daftar kes itu, okey,
pihak-pihak perlu menjalani satu proses iaitu suluh. Okey. Apabila suluh itu tidak berjaya, okey, bila suluh itu tak berjaya, kita melalui satu proses perbicaraan yang agak panjang lah kat situ. Okey. Ianya perlu juga dibuat sebab, macam saya terangkan tadi, ianya perlu juga dibuat sebaik sahaja tempoh edah itu selesai. Okey, andai kata bercerai bulan 5, okey, tuntutan nafkah edah itu sebaiknya dibuat pada bulan 8 atau bulan 9. Sebab kita nak tahu daripada sudut kiraan tarikh edah kita itu, tarikh tamat tempoh edah kita itu. Okey. Dan okey. sikit lagi saya tambah ya, tips dia. Okey. Dan keperluan apa yang kita belanjakan dalam tempoh edah iaitu melibatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, segala risik ataupun saksi yang kita ada tu, kita kena kemukakan, kita kena buktikan dekat mahkamah bagi kelancaran kes untuk tuntutan nafkah edah kita. Okey, tak apa. Okey, saya harap Puan Cik Farhana Afifah berpuas hati. Dan bagi penonton pada malam ini yang belum like page saya, mungkin boleh like page saya untuk kita share, kembangkan supaya ilmu yang dapat pada malam ini dan malam-malam sebelumnya, malam akan datang, dapat dikongsi bersama. Dan macam saya katakan tadi, ramai yang klien-klien ini terima daripada share-share ini yang menghubungi saya dan menyelesaikan dengan masalah dengan saya, dan saya ada beberapa bagi panduan untuk menyelesaikan kes. Macam mana nak buat ataupun dengan melantik peguam dan sebagainya. Okey, saya raikan satu soalan yang tadi Puan Nur Afliana tadi yang berkaitan dengan anak. Yang ni saya bacakan pada Puan Samania, tenggelam terus Puan Samania kat sini. Okey, dah hampir 5 tahun saya bercerai dan memiliki 3 orang anak. Semua anak-anak tinggal dengan saya. Langsung bekas suami tak bagi nafkah anak. Saya besarkan anak hanya dengan gaji sebagai pekerja kedai makan. Ramai yang suruh saya tuntut ke mahkamah. Tapi bila saya bertanya kawan ada yang cakap rumit memandangkan bekas suami saya hanya kerja kampung, tiada selit gaji. Boleh bagi sedikit pencerahan untuk memudahkan saya untuk membuat tuntutan? Boleh faham ke, no? InsyaAllah. Okey. Terus silakan. Okey, baik. Untuk kita beralih kepada nafkah anak pula ya. Ini kita lepaskan soalan satu ni. Ya, kita raikan dia. Okey, silakan. Baik Puan. Setelah 5 tahun berlakunya perceraian, Puan baru nak mohon nafkah anak di mahkamah syariah ya. Okey. Sebenarnya untuk permohonan nafkah anak tersebut boleh. Okey. Okey. Sebenarnya, Puan boleh mohon nafkah anak di mahkamah syariah dengan mengemukakan apa keperluan-keperluan 3 orang anak Puan ni. 3 orang anak Puan ni sama ada keperluan mengikut kepada kadar umur anak tu sendiri. Okey. Andai kata mengikut umur anak yang bersekolah menengah, kadarnya lain. Okey, untuk anak yang bersekolah rendah kadarnya lain. Untuk yang anak tadika ataupun di bawah 2 tahun, kadarnya juga adalah kadar yang berbeza. Okey. Apabila saya bertanya ada cakap mana kampung. Okey, tak ada masalah. Walaupun suami Puan bekerja kampung, tak ada selit gaji, boleh membuat tuntutan sebab mahkamah meraihkan. Apabila kita membuat tuntutan, kita dah mulakan satu langkah yang pertama itu, kita dah mohon kepada mahkamah, mahkamah akan keluarkan perintah. Apabila perintah itu tersebut, dikeluarkan, pihak ayahnya, pihak ayah wajib ikut pada perintah tersebut, wajib ikut. Dan mahkamah juga tak kecam. Cara pembayarannya juga adalah bergantung kepada kemampuan. Macam Puan cakap tadi, suami Puan kerja biasa sahaja kan. Bila kerja yang macam ini, mungkin mahkamah akan menilai kepada takat kemampuan suami itu sendiri. Dia macam sehingga kepada perintah itu sendiri. Manakala tak ada selit gaji tu apa semua, tak ada masalah. Mohon je kepada mahkamah yang berdekatan dengan Puan. Nanti mahkamah akan keluarkan satu perintah yang menyatakan bahawa berapa amount, certain amount yang perlu dibayar oleh ayah tersebut kepada anak.
Dan perintah kepada anak tersebut, boleh mohon sehingga anak tersebut masuk kepada IPT. Mohon kepada mahkamah untuk perintah tersebut apabila anak telah telah dewasa, dan mohon kepada mahkamah untuk sebagai satu kadar amount yang berlainan pula untuk mohon dengan kadar yang patutan lah dekat situ. Okey, so saya cuba tambah sikit nama Puan Nur Afliana. Sebenarnya adalah satu kerugian apabila kita yang mentafsirkan sendiri bahawa suami itu tidak ada kemampuan. Sebenarnya kemampuan itu ditetapkan oleh mahkamah. Tanggungjawab nafkah tetap kepada bapa, bukan ibu. Walaupun ibu menjaga anak, mengasuh anak, tinggal anak di mana-mana, sebenarnya bapa yang kena bertanggungjawab. Dan mahkamah menilai sekiranya bapa ini adalah cacat, tidak ada tangan, tidak ada kodrat dan ataupun strok dan sebagainya, mungkin dia pergi kepada wali. Dan mahkamah apabila melihat dalam keadaan dua tangan sihat, dua kaki yang sihat, mahkamah beranggapan dia boleh mencari hasil dan rezeki. Sekurang-kurangnya kemungkinan mahkamah akan memberi nafkah anak ini dengan kadar seminimum mungkin dalam RM150 seorang. Dan 3 orang menjadikan RM450 sebulan. Ini dia punya peringkat nafkah, dan berubah-ubah seperti mana Puan Samaniah katakan tadi sehingga ke IPT. Ini yang paling penting untuk nafkah anak. Jadi Puan boleh filekan tuntutan nafkah anak, Puan boleh bertemu, ada dua, satu peguam yang macam kami ataupun peguam swasta yang berbayar, tapi mungkin boleh berbincang dengan baik, dan kita ada persatuan-persatuan peguam yang menawarkan khidmat guaman syar'i percuma, dan juga Puan boleh berhubung dengan Jabatan Bantuan Guaman untuk dapatkan tuntutan nafkah anak. InsyaAllah Puan akan diberi nasihat undang-undang yang tepat dan padat, insyaAllah. Pihak-pihak ini akan membantu Puan. Dan saya teruskan soalan. Okey. Berapa jumlah nafkah iddah yang boleh dituntut? Bagaimana kiraan? Okey. Berapa jumlah nafkah iddah yang dituntut ni adalah bergantung kepada kadar nafkah bulanan yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri. Dalam tempoh berkahwin itu sendiri, andai kata suami bagi nafkah, sayang, bulan ni saya bagi nafkah 300. Bulan depan secara teratur, tanpa culas, tanpa gagal, dengan kadar tersebut, bermaksud dalam nafkah iddah itu sendiri berdasarkan kepada kemampuan dan pembuktian, ianya adalah relevan dengan jumlah yang telah diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri dalam menuntut iddah itu sendirilah. Dan bagaimanakah kiraannya? Kiraan macam mana ni Puan, maksudnya? Kiraan amount, certain amount ke? Kiraan iddah. Dia mungkin macam mana nak kira jumlah iddah tu, maknanya sebulan tu berapa, 2 bulan berapa, 3 bulan berapa. Jadi daripada makan, minum, pakai tu berapa, sehingga ke bulan yang ketiga itu berapa jumlah yang sewajarnya dituntut. Dari segi pemahaman saya lah. Bagaimana jumlah kiraan tu? Itu yang saya beritahu pada awal-awal tadi. Maksudnya kat sini apa-apa yang melibatkan makanan, pakaian, tempat tinggal dalam tempoh iddah itu, itu kita kena kira, kita kena sit down, kena duduk dengan peguam Puan, dan nanti dia akan kira bagaimana jumlah kiraan tersebut berlaku lah. Macam saya cakap tadi, yang berapa jumlah iddah yang boleh dituntut tu adalah berdasarkan kepada nafkah sebelumnya. Apabila dibuktikan kepada mahkamah nanti, dengan lazimnya si bekas suami ni memberikan nafkah dalam jumlah yang sebegini, contohnya 300 sebegini. Apabila pergi kepada nafkah iddah itu, kemungkinan mahkamah akan mengambil kira kepada faktor kemampuan suami itu sendiri. Faktor kemampuan suami 300. So, possible untuk dapat iddah 1 kali suci tu RM300 dan 3 kali suci tu RM900. Ini anggapan saya adalah berupa contoh ya Puan. Ianya berubah mengikut kepada individu itu sendiri. Ya Puan? Kalau ikut dari segi peguam ni, peguam ni dia mempunyai satu keistimewaan
perbezaan pendapat. A boleh jadi B, B boleh jadi C, C boleh jadi Z. Ya, seperti yang saya selalu katakan. Tapi kalau ikut dari segi kaedah ini, macam mana pengiraan, kebiasaannya perbicaraan di mahkamah, kita akan menggunakan kaedah makan minum. Makan minum ni seperti macam mana? Makan pagi. Kalaulah seorang itu berada di Jitra Kedah, makan pagi RM2 cukup lah. Karipak dengan ayam teh tarik tu RM2 cukup. Makan tengah hari, ikan dengan nasi dengan ayam RM3 cukup. Petang goreng pisang RM2, malam RM3, menjadikan RM10. RM10 darab dalam 30 hari, dah jadi berapa? RM300 itu untuk makanan. Tetapi berbeza tempat sekiranya berada di Belah-Bilang. Mungkin pagi makan nasi kandar, dah RM10. Tengah hari makan double nasi kandar, mungkin RM20. So kategori ini berbeza berdasarkan kemampuan. Mungkin yang kaedah ini adalah seorang datin ataupun seorang yang selalu makan hotel, so dia mengira keadaan-keadaan tersebut untuk menentukan kaedah. Itu sebab beban pembuktian dan kemampuan suami. Misalnya kita katakan kaedah nak tuntut RM300 seorang. Suami ni gaji RM100,000. RM100,000, RM300 tu macam duit 3 sen saja. So tak logik akal untuk menuntut keadaan macam tu sebab kehidupan mereka adalah mewah dan sebagainya. Ini adalah fakta yang perlu dibuktikan. Jadi seterusnya soalan daripada Tuan Ahmad Zakarshi. Salam Puan, benarkah jika talak bain kubra iaitu talak 3 tidak layak dapat nafkah iddah? Okey, silakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Tengku Ahmad Zakarshi. Okey. Tengku tanya kita ni. Tengku tanya kita ya. Okey. Ya. Bagi edah yang talak 3 ni ya. Okey. Bagi edah talak 3 iaitu suami yang bercerai secara talak 3 dengan isteri, maka suami tersebut adalah tidak boleh rujuk kembali, melainkan isteri tersebut berkahwin dengan perkahwinan yang baru dan bersama, okey, tanpa ada paksaan, okey, dan bersama tanpa ada paksaan dengan suami yang lainnya. Okey, kemudian suami tersebut bercerai, okey, bercerai dengan yang baru ni, perkahwinan yang baru ni. Okey, dan isteri tersebut perlulah beredah, 3 kali suci, selepas itu barulah okey, kekal, barulah boleh berkahwin dengan suami yang terdahulu semula. Tetapi dengan niat bukanlah kepada Cina buta. Apabila niat kepada Cina buta, itu adalah haram hukumnya. Okey? Dan edah, selepas edah tu selesai untuk isteri ni, barulah suami tu boleh bernikah semula dengan isteri dia. Dan saya tambah sikit lagi, Tengku Ahmad Zakarshi kan, dari segi iddah ni sebenarnya kalau ikut dari segi talak 3 ni, ada yang mengatakan kata si isteri ni tidak mendapat iddah. Jadi saya ni seorang yang degil semasa saya beramal dulu-dulu lagi, memang saya akan filekan benda yang tak boleh pun. Bila benda boleh ke benda tak boleh ke, sebab saya nak mencari satu persoalan undang-undang. Kenapa tidak boleh? Jadi kebanyakan mahkamah apabila kita memfilekan talak 3 ini, maknanya sekiranya talak 3 ini berkaitan dengan nafkah iddah, automatik tidak ada. Jadi bagi rasional saya itu pada peringkat ini, maknanya sekiranya seorang itu talak 3, maknanya dia tidak dapat iddah. Itu pandangan hakim dan biasanya kes kita ditolak peringkat awal lagi. Ini kajian saya lah, sebab saya dah memfilekan cubaan, cuba juga nak bagi juga dapat, sebab prinsip peguam kita cuba, mahkamah yang tafsirkan. So perbincangan yang lebih jelas lanjut mungkin kita boleh bincang di luar, insyaAllah. Ini antara pengalaman saya lah untuk memfilekan kes nafkah iddah talak 3. Okey, seterusnya akhir soalan. Mendengar kita pun dah bersiaran hampir lebih kurang dalam 50 minit, hampir sejam. Okey. Kesimpulan dan hikmah. Ini soalan mungkin pengakhiran, penggulungan. Kesimpulan dan hikmah. Walaupun iddah ini tuntutannya sedikit, kita kata sedikit tapi amat bernilai bagi orang-orang yang bercerai, perbelanjaan rumah tangga, rumah dia, sewa dia dan sebagainya. Apakah kesimpulan dan hikmah? Boleh Puan Samaniah jelaskan sedikit? Okey, kesimpulannya kat sini,
kesimpulannya kat sini saya boleh simpulkan bahawa Islam ni dah menetapkan satu garis panduan yang cantik sebenarnya. Okey, sebab apa? Sebab dalam tempoh iddah ni adalah tempoh untuk membersihkan rahim dan mengosongkan rahim. Okey, justru itu juga selain daripada itu si bekas suami dan bekas isteri juga diberikan peluang untuk berbalik. Kemungkinan ada jalan penyelesaian dalam sebuah rumah tangga tu sendiri. Maksudnya boleh rujuk balik kan, boleh berbaik balik, boleh bersama balik demi kebaikan, demi keluarga, demi demi keluarga tercinta lah kat sini. Dan kalau selepas kematian suami pula, iddah bagi isteri adalah hikmah perkahwinan. Dia nak menjaga kepada hak suami dan kaum kerabat suami itu sendiri. Okey. Dan akhir kalam saya simpulkan kat sini, lepas kalbu ada matahari yang menyinar, lepas hujan ada pelangi, dan sabarlah, lepas ujian ada kebahagiaan menanti. Tuntutlah hak anda. Saya tak reti nak pantun, nak balas minta reti. Cuma apa yang saya boleh katakan sebagai penutup kita pada malam ini, terima kasih kepada Puan Samania. Dia merupakan partner saya sebagai ketua cawangan Syazia Khairi Mustafa Associate di Melaka. Dan perbincangan pada malam di Sembilan semalam di Melaka. Okey, minta maaf. Saya ni di Melaka. Dan perbincangan kita pada malam ini menjurus kepada prosedur dan hak seorang wanita itu mempunyai hak, dan seorang suami perlu mengakui ataupun perlu akord dengan perintah iddah ini. Ada yang tertentu apabila kita kendalikan kes, telah ada kata benda ni tak perlu, saya tak mau bagi, dia nusyus walaupun tidak ada perintah mahkamah. Dan saya kata kepada klien saya ataupun defendant ini, saya katakan kepada dia, kalau kamu tidak mau bayar di dunia ini tak apa, tapi kamu kena bayar di akhirat. Kalau benda ni tidak wajib, Allah tak letakkan dalam Al-Quran. Enactment tidak menyebut, tapi benda ini telah ada dalam enactment. Bila ada dalam enactment ini merujuk kepada Al-Quran. Bila ada dalam Al-Quran, kita bertanggungjawab untuk menjelaskan iddah. Adakah encik ni nak bertanggungan di dunia ataupun bertanggungan di akhirat? Itu mungkin secara mediator saya sendiri. Jadi kalaulah bertanggung di dunia ni, cik hanya bayar melalui duit, tidak menjadi beban di akhirat. Tapi kalaulah cik nak bayar di akhirat, pahala cik akan pergi kepada isteri apabila cik ni berada di pintu syurga. Ini mediator saya ketika mana untuk convince si suami ataupun bekas suami ni untuk membayar. Tapi kalaulah cik dah tak ada pahala nak bagi kepada si isteri cik ni, bekas isteri, apa yang cik akan dapat? Dosanya dipindahkan kepada cik. Alang-alang cik ni dah nak masuk ke syurga, tertolak ke neraka disebabkan iddah itu tidak dijelaskan. Ini dari segi mediator, prinsip undang yang kita nak jelaskan, benda itu terdapat dalam enactment, so kena ikut dan patuh dengan sewajarnya. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat, penonton-penonton di luar, boleh terus like, boleh terus share supaya perkara-perkara ini sampai, dan pandangan yang kami berikan ini adalah pandangan peribadi kami sendiri. Pandangan peguam adalah berbeza, pandangan hakim, tafsiran hakim juga adalah berbeza. Kami sebagai pemudah cara, setakat mana sahaja yang kami faham dan berpengalaman, itu sahaja yang kami sampaikan. InsyaAllah segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan buruk itu adalah daripada kejayaan dan kelainan dan kesalah cakapan diri saya sendiri. InsyaAllah esok malam kita jumpa lagi dalam tajuk berkaitan dengan fasah, tak saya insyaAllah nanti kita akan ulang tayang, dan harap share dan like page saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.